السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita merancang untuk mengadakan kuliah khas pada malam ini. Rancangan dan juga apa yang kita inginkan itu telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjalan dan dilangsungkan insya-Allah dengan penuh rahmat dan keberkatan. Tidak ada ucapan dan perkataan yang lebih besar dan lebih bermakna untuk kita ucapkan pada saat dan ketika ini melainkan ucapan Alhamdulillah. Kita bersyukur kerana peluang ini diberikan kepada kita. Lebih besar daripada itu, Allah telah menyibukkan kita dengan perkara yang bermanfaat. Allah telah memilih kita untuk mengisi ruang dan masa itu dengan ilmu. Ini tanda cinta dan kasih Tuhan kepada hamba-Nya. Seperti yang kita sebut semalam, apabila Allah membenci dan Allah memalingkan pandangannya kepada seseorang hamba, cara dia nak tunjuk kata dia benci pada hamba tersebut dengan dia menyibukkan hamba itu dalam urusan yang sia-sia. Hadirin mukminin, mudah-mudahan kita masih di dalam kalangan hamba-hamba yang dia peduli dan dia kasih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaqul, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharah an ya'mala ar-rajul wa inna min al-mujahira an ya'mala ar-rajul bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu satarallahu anhu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, dia dengar Nabi bersabda,
sesungguhnya kullu ummati, setiap daripada umat aku yang melakukan dosa, mu'afa, diampunkan oleh Allah. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan mu'afa, seperti Syekh Ali Al-Qari rahimahullah, beliau menafsirkan perkataan mu'afa dengan maksud Allah memberikan afiyah dan keselamatan daripada perkara yang tidak disukai. Ada juga yang disebut oleh para ulama, mu'afa artinya diberikan keampunan dan kemaafan oleh Allah di atas dosa yang dia lakukan. Tuan-tuan, hadis ini dimulakan dengan suatu jaminan ataupun khabar gembira kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati, setiap daripada umat dia, tidak terkecuali sesiapa pun, jika mereka melakukan dosa, mereka akan diampunkan oleh Allah. Cuma Nabi SAW apabila dia sebut diampunkan dosa itu, di hujung hadis itu dia letakkan satu kod pengecualian. Tadi semua, kullu ummati, semua masuk. Kemudian dia ada istisna, dia ada pengecualian, illa, kecuali mujahir, orang yang menjaharkan ataupun mempertontonkan ataupun menjaharkan, menampakkan. Sebab itu tajuk kita dosa yang dipertontonkan, dosa yang ditayang, dosa yang dibangga-banggakan, dosa yang dihebohkan, dosa yang ditunjuk kepada manusia, diceritakan. Nabi kata, siapa sahaja daripada umat aku yang melakukan dosa, apa sahaja dosa yang dia buat, Allah ampun. Tuan-tuan hadirin mukminin, sebelum kita meneruskan hadis ini, pada poin yang pertama ni, suka untuk saya ingatkan diri saya dan kita semua yang ada di dalam masjid ni, yang menonton secara live. Tak ada manusia yang suci dan selamat daripada salah dan silap. Tidak ada manusia yang sunyi, bersih daripada dosa. Hakikat kepada manusia itu, tabiatnya, fitrahnya, sifatnya, dia akan melakukan dosa. Itu hakikat. Dan perkara itu yang disebut oleh Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu, termasuklah diri kita, khata', melakukan dosa. Dan ini dibuktikan oleh bapa kepada manusia, usul kepada manusia, Nabi Adam alaihi salam. Allah Azza wa Jalla merakamkan perkara tersebut di dalam Al-Quran. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Allah menyatakan, dan syaitan telah berjaya menggelincirkan Adam dan isterinya, telah berjaya memperdayakan Adam, sehingga Adam melanggar apa yang dilarang oleh Allah, dan Adam melakukan dosa, iaitu menderhakai larangan Allah. Apa bukti Adam berdosa? Dia bertaubat. Allah menyatakan Adam bertaubat. Sebab itu tuan-tuan, soal melakukan dosa kita tak boleh nafikan. Semua daripada kita ini hakikatnya memang ada dosa. Cuma kata para ulama, di antara rahmat Allah, sehingga Allah kata sabaqat dalam hadis kursi,
Allah sebut. Allah kata sabaqat rahmati ghadabi. Allah sebut. Allah kata telah mendahului rahmatku daripada kemurkaan aku. Di antara rahmat Allah yang paling besar, yang paling luas, Allah menutup aib dan dosa yang kita buat. Dosa yang tuan-tuan dan saya buat ini, yang kita memang mengakui ada dosa, terutama ketika bersendirian, ada dosa. Ketika kita duduk seorang-seorang, mungkin di hadapan orang kita tak buat, tapi sendirian kita buat. Seorang-seorang kita buat. Tapi Allah dengan rahmatnya, dia tutup. Sebab itu, ada di kalangan ahlul hadis, di kalangan para ulama, dia kata, jika Allah membuka dosa, tidak ada manusia yang akan sanggup berhadapan dengan orang ramai. Jika Allah singkap, Allah buka hakikat, realiti diri dia, siapa diri dia yang sebenar, apa yang dia buat di belakang orang, perangai sebenar dia macam mana, jika itu dibuka oleh Allah dan semua orang boleh tengok, tidak ada manusia yang akan sanggup keluar dan melihat manusia yang lain. Cuma kita berani keluar, duduk di khalayak, berjumpa dengan masyarakat, keluar bercampur dengan orang, sebab orang tak tahu siapa kita, hakikat diri kita. Cuma orang nampak zahir kita bagus. Sebahagian di kalangan ahli tazkiyatun nufus, di kalangan ulama yang cenderung kepada perbahasan berkaitan dengan akhlak ataupun tasawuf ni, dia kata apa? Jikalaulah Allah Ta'ala itu menjadikan dosa itu berbau. Dosa ada bau tak? Dosa tak ada bau. Kita cakap bohong, tak ada bau, kan? Kita buat dosa, tak ada bau. Tengok benda haram, tak ada bau. Kata para ulama, jika Allah menjadikan dosa itu sesuatu yang tabiatnya ada bau yang busuk. Kalau dosa itu, dosa kita tu, Allah jadikan dia berbau dan bau itu bau busuk, tidak ada orang yang akan duduk dekat dengan kita. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita ada kotoran, busuk, sampah. Kalau satu mungkin, kalau kotor sikit mungkin orang tak perasan sangat. Tapi kalau banyak sampah, busuk, kotor, daripada jauh orang boleh bau, orang tak main dekat dengan kita. Sebab itu kata para ulama, Allah sayang, Allah tutup bukan sahaja zahir dosa itu. Dosa itu tak ada bau. Kalau busuknya dosa itu, orang akan lari pada kita. Hadirin mukminin, malam ni kita boleh main masjid, kita boleh jumpa dengan saudara kita, boleh jumpa dengan jamaah, boleh jumpa dengan masyarakat, kerana Allah masih sayang dengan tutup dosa ini. Itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malangnya, kata Nabi, ada di kalangan umat ini yang mereka itu menjaharkan, mereka itu membanggakan, mengangkat dosa yang mereka lakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, golongan dan kelompok ini terkeluar daripada keampunan Allah. Siapa yang buat dosa, dia tutup dosa itu, dia sembunyikan dosa itu. Sebab itu kata para ulama, sesiapa yang diuji oleh Allah dengan melakukan dosa, hendaklah dia tutup dosa itu. Dapat tak? Siapa yang Allah Ta'ala uji sehingga dia tertewas, dia terjatuh dalam melakukan dosa, okeylah,
taubat. Besar daripada itu, janganlah dia buka. Maksudnya amat teruk satu orang yang dia buat dosa, dia tewas dengan dosa. Di samping itu, dia membuka dosa tu. So kata para ulama, bagus orang yang buat dosa ni, dia tutup. Nampak? Itu satu. Kemudian Nabi SAW memberikan definisi, ta'rif. Apakah yang dikatakan? Contoh orang yang menampakkan atau mempertontonkan atau menceritakan atau menjaharkan dosa dia. Nabi bagi contoh. Nabi kata, ayya'amala ar-rajulu bil-laili amalan. Satu orang manusia, rajul, lelaki, ya'mala, dia melakukan satu amalan. Dia buat satu perbuatan bil-lail, pada waktu malam. Pada waktu malam. Thumma yusbihu. Kemudian esok paginya, lepas daripada semalam ni, dia buat bila? Dia buat malam. Masa dia buat tu, tak ada siapa tahu. Sebab apa tak ada orang tahu? Tuan-tuan kena faham elok-elok. Kata Nabi, qad satarahullah. Qad satarahullah. Masa dia buat itu, Allah telah tutup dosa tu. Kita buat satu-satu benda malam, mangkit bagi, orang tahu tak? Orang tak tahu. Bukan kerana kita pandai sembunyi, bukan kerana kita pandai berlakon, bukan kerana pandai tutup, tapi kerana Allah tutup. Allah tutup. Nanti kita akan baca satu hadis bagaimana satu lelaki mari kepada Nabi, dia cerita, menyebabkan Nabi marah. Nampak? Bukan Nabi sokong dia buat dosa, tapi Nabi tegur perbuatan dia, cerita dosa. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata, setelah Allah satarahullah, setelah Allah tutup dosa dia, setelah Allah tutup kejahatan yang dia buat, dia yang bangkit. Dia kata apa? Ya fulan, amil tu. Dia kata, wahai fulan, amil tu. Dia buat pengakuan, confession. Dia kata, wahai fulan, aku telah melakukan sesuatu. Al-barihah kada wa kada. Satu perbuatan dosa macam ni, kada wa kada. Dia pergi habaq, dia mangkit, kawan tu tak tanya, benda tu dah ditutup, benda tu dah selesai, dia dengan Tuhan saja. Tiba-tiba dia mangkit, dia pergi cerita kat kawan tu, dia kata, amiltul barihah kada wa kada. Semalam hang nak tahu tak aku buat apa? Aku buat ni dengan yang tu. Dia yang buka. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita sebut mempertontonkan dosa, dia bukan bermaksud kita hanya tayang video, kita hanya iklan atau kita tunjuk perbuatan tu. Termasuk juga mempertontonkan dosa itu dengan kita menceritakan atau kita menulis. Dia masuk. Sebab itu tuan-tuan, kita akan pergi nanti kepada punca yang paling besar manusia jatuh ke dalam mempertontonkan dosa ini, melalui media sosial. Dan itu kita akan tengok. Dan semua huraian kita tak akan lari daripada hadis Nabi. Apa sahaja perbuatan yang saya akan sebut sebentar nanti, satu demi satu, sama ada melalui saluran Instagram, saluran Facebook, TikTok, Twitter, apa sahaja laman media sosial yang ada tu, yang kita personalize pribadi kita tu. Pasal tu dia panggil laman apa? Sosial kan? Kita bersosial dengan orang. Yang tu semua kita akan sebut fiqh dalam Facebook ni. Syakan. Dan sebab itu tuan-tuan, penting hari ni soal ni, tajuk ni, soal ni bagus. Bila Ustaz Khidir jemput saya kata tak apa, mesti bagi tajuk. Bukan saya pilih tajuk, mesti bagi tajuk. Saya kata banyak tajuk, macam-macam, bagi tajuk. Ni Ustaz
Khidir cadang tajuk ni, saya kata bagus. Kerana banyak orang Islam, hatta di kalangan orang yang ada ilmu, tergelincir. Nanti kita bagi contoh. Kita baca hadis. Kemudian Nabi sambung, waqad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu satarallahu anhu. Kata Nabi, orang tersebut yang pada waktu malam Allah yang tutup. Waqad bata. Bata apa maksud bata? Bata yabitu. Bata maksudnya telah bermalam. Maksudnya malam tu, masa dia buat benda tu, masa dia melakukan dosa tu, Allah yang tutup. Sebab itu Umar Al-Khattab, sekali kita akan baca, bila mari satu orang lelaki, Umar kata apa? Satarallah, Allah telah tutup dosa hang. Alangkah eloknya jika hang tak buka. Umar kata satarallah, Allah telah tutup. Kenapa hang buka? Kenapa hang buka? Umar kata. Apa yang lelaki itu buka? Nanti kita akan tengok. Lalu Nabi kata, orang tersebut ketika melakukan dosa itu pada waktu malam, Allah telah menutup aibnya. Lalu dia membuka aibnya sendiri pada keesokannya. Itu satu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, dalam usul pokok besar dalam Islam, dalam syarak, Allah wajibkan kita tutup dosa. Hadis-hadis yang saya mulakan sebagai mukadimah ni untuk membawa apa? Nak bawa tuan-tuan bersama dengan saya, nak tunjuk bahawa bila kita buat dosa, di atas lemahnya, di atas daifnya, di atas silap dan salah kita sebagai manusia itu, tindakan yang berikutnya tutup. Hari ini bukan setakat dia rasa menyesal, bukan setakat dia nak rasa bersalah, bukan setakat dia nak rasa malu. Menyesal pun tak ada, malu pun tak ada, berasa bersalah pun tak ada. Dia syok, dia bangga, dia seronok, dia puas hati. Boleh duk tunjuk dekat orang, terkinja-kinja, terkangkang-kangkang. Betul tak betul? Sekali saya bawa contoh. Ini bukan huraian tajuk lagi. Ini intro kepada tajuk. Untuk nak bagi nampak hala kita nak pergi mana. Hadirin mukminin, kita sambung. Dalam hadis riwayat Muslim, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang satu orang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari siapa? Tak dia sebut. Nabi pun tak sebut nama. Sebab itu, tuan-tuan ingat tak hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lalu marra biqabrain, dia lintas di dua kubur. Hadis Bukhari. Hadis yang Nabi baca pelepas tamar. Nabi lalu marra biqabrain, Nabi lalu di dua kubur. Kubur siapa? Tak mention. Cuma Nabi kata innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir. Nabi kata dua-dua dalam kubur ni, si fulan dengan si fulan ni tengah duk kena seksa. Dia diseksa oleh Allah dalam hal yang kecil. Benda yang kecil tapi kena balun dalam kubur. Nabi sebut tak nama siapa? Nabi habaq tak siapa dia? Nabi tutup kerana itu aib. Aib orang kita kena tutup, apatah lagi aib kita. Dosa orang pun kita kena tutup, apatah lagi dosa kita. Lagi kena tutup. Pasal itu bila Nabi kata man satara musliman, dalam hadis Muslim, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, atau kama qala. Siapa yang tutup aib, tutup dosa, tutup benda buruk seorang Muslim, Allah akan tutup aib dia di akhirat. Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan Muslim tu termasuklah diri kita. Muslim tak? Kita ni Muslim tak?
Muslim. Bila Muslim masuk dah diri kita, masuk. Tuan-tuan dengar maqasid syariah betul tak? Bisa dengar maqasid syariah. Tuan-tuan kena sebut bagi betul. Maqasid. Bukan makasid. Kasada tu rugi. Maqasid ni objektif syarak. Tuhan jaga apa? Pertama dia panggil yang ni yang kita duk bahas COVID sekarang ni termasuk dalam maqasid syariah. Allah turunkan agama ni, Allah turunkan Islam ni untuk jaga 5 benda. Hifzuddin, dia nak jaga agama. Pasal itu dia buat hukum, siapa yang murtad kita bunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agama bunuh. Pasal nak jaga agama, nak jaga akidah. Kemudian nak jaga nyawa, hifzun nafs. Pasal itu kita salat jarak. Sebab itu kita buat peraturan wajibkan vaksin. Sebab ini semua nak jaga nyawa. Nyawa tu darurat. Daruriyat. Nyawa itu besar daripada perkara-perkara lain lah. Maka apa sahaja tujuan. Pasal itu babi kita boleh makan ketika darurat. Pasal kita nak jaga nyawa. Makan babi itu haram. Tapi kalau tak makan mati. Jaga nyawa tu lebih besar. Itu maksud maqasid syariah tu. Tujuan agama tu. Salah satu benda yang agama jaga selain daripada nyawa, harta, keturunan, dia sebut muru'ah. Di antara benda yang agama jaga, agama pelihara, agama larang, agama haramkan kita cemarkan dia. Nama dia muru'ah. Muru'ah. Melayu translate jadi maruh. Maruah tu daripada perkataan Arab muruah. Sebab itu dalam agama kita tak boleh buat benda yang mencemarkan maruah kita, tak boleh. Benda yang menjatuhkan maruah kita tak boleh. Pasal itu kita tak boleh buat lawak nak bagi orang gelak kat kita, tak boleh. Benda tu haram. Pakai pakaian laki, kita perempuan pakai pakaian laki ataupun laki pakai Nabi kata apa? Celakalah manusia yang dia buat sesuatu perbuatan. Nabi kata celakalah manusia yang dia create something, dia do something, dia buat sesuatu liyudhika bihin nas, liyudhika bihin nas, untuk orang gelak dia. Tu Nabi kata, dia buat itu liyudhika bihin nas, untuk manusia gelak. Nabi kata celakalah manusia yang seperti ini. Kerana apa? Kerana dia telah menggadaikan maruah dia untuk apa? Menjadi tontonan orang. Hari ini berapa ramai orang yang jual maruah, gadai maruah, maruah letak bawah kaki untuk nak cari duit. Terkinja-kinja, bercakap. Orang kita ni rupa-rupanya, saya tengok satu dua wives duk kongsi mai, duk tunggu ada duk tunjuk mai influencer ni yang public figure lah. Ui dahsyat. Ni kita punya ceramah ni adalah 100-200 orang. Tuan-tuan, rupa-rupanya nak bagi ramai ni tahu macam mana? Tuan-tuan tahu nak bagi ramai orang tengok tahu macam mana? Saya dah jumpa dah rahsia dah, tapi saya duk timbang mai tak berapa nak berani. Nak kena mencahut. Nak kena mencahut. Saya dengar influencer tu duk cakap, tuan-tuan, bukan ceramah Quran hadis ni, bukan baca kalam ulama ni, bercakap kosong saja, tapi dia punya mulut astaghfirullah, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, inna lillah, sakan. Segala anak, segala bapa, segala nu, segala ni kita dengar, tu dia. View, tontonan dia ribu. Pasal itu ada penceramah kaki maki tu. Anak ni, kepala ni, ribu. Kalau nak maki bukan payah. Ni lagu saya ni nak kena study, baca, cek, tengok. Kalau mai takat nak maki, bukan payah nak maki. Tambah kalau orang Melaka lagi pandai. Marah orang Melaka. Bukanlah semua.
Dia berkata orang Kedah memang cakap lagu tu, saya tak tahu. Kita Kedah paling dekat tapi taklah cakap lagu tu kan. Anak halal, bapak halal, kepala ni. Ribu orang dengar. Sampai kita tertanya-tanya, apa cita rasa manusia ni? Itu belum lagi yang ni tuan-tuan. Apa? Mufti punya follower baru 100-200 ribu orang ikut. Ataupun ustaz-ustaz selebriti lah, pakar-pakar ni baru ada lah kot 1,000-2,000 orang ikut. Satu laki-laki transform pergi jadi darai, dia laki-laki, dia pergi buat operation, dia jadi darai, dia ada follower million. Juta lebih nak tengok darai. Apa nak jadi dengan umat ni? Kalau ceramah yang maki, ceramah yang mencarut, laki-laki yang jadi perempuan, duk bergalak, lepas tu duk buat, apa ni? Astagfirullah. Ribu orang tengok sekali view. Juta orang tengok. Yang tengok tu siapa dia? Bukan lutung. Bukan tu beruk ketuik apa? Ketui apa? Bukan beruk. Tak ada, walaupun ada gambar beruk, tapi beruk tak ada Facebook. Walaupun ada setengah orang dia guna gambar beruk, tapi bukan beruk. Fake. Bukan kucing tengok. Yang tengok manusia. Sebab itu jangan hairan, jangan pelik. Jika kuliah ilmu, jika majlis ilmu, jika benda-benda ilmiah, jika Quran dan hadis itu tak digemari. Kerana cita rasa manusia sangat buruk. Taste manusia sangat low. Hadirin mukminin. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, inni alashtu imra'atan fi aqsal Madinah wa inni asabtu minha wa ma duna an amassaha. Dia kata, ya Rasulullah, alashtu imra'atan fi aqsal Madinah. Aku telah melakukan sesuatu. Dia pergi buat pengakuan. Dia pergi buat apa? Cerita depan orang ramai ni. Dia pergi kat Nabi. Dia buat macam tuan-tuan pergi tengok cerita Kristian kan, masuk dalam bilik itu dia pergi buat confession. Dia kata, Inni alashtu imra'atan fi aqsal Madinah. Dia kata, aku telah buat satu hubungan dengan satu orang perempuan aqsal Madinah, di hujung Madinah. Maksud hujung tu tak ada orang tahu. Dia buat dengan satu perempuan. Dia kata, wa inni asabtu minha maduna an amassaha. Dia kata, semua benda aku dah buat kecuali aku tak melakukan hubungan seks saya. Ini bersama dia kata tak. Mungkin dia pegang, dia peluk dan sebagainya lah. Muqaddimah tu dia kata dia dah buat. Tapi dia kata duna an amassaha. Dia kata cuma aku tak sentuh ya. Dia cerita kat Nabi. Di situ kalau kita buat tentang, kita tak payah cerita kat siapa, ustaz ke ustazah ke. Tak payah. Melainkan jika ada darurat, hajat kepada keperluan tu lain. Tapi saya nak cerita, dia pergi. Duna an amassaha. Dia kata cuma aku tak sentuh ya. Dia cerita kat Nabi. Kata, ya Rasulullah. Dia main cerita kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, faqdi, kau buatlah apa yang patut. Dia kata, faqdi, buatlah apa yang patut. Dia nak suruh Nabi bersihkan dosa dia. Di kalangan ulama, mereka bahas hadis ni sebab saat lagi kita akan tengok Nabi tak layan. Sampai dia balik, Nabi tak layan. Dia main mengaku dekat Nabi, Nabi tak layan. Nabi tak peduli. Nabi tak dengar pun. Nabi buat tak heran, Nabi buat tak tahu lah. Sampai dia balik, dia belah macam tu ya. Nabi panggil orang lain. Nabi kata pergi baca ayat Quran kat dia. Kata para ulama, ini menunjukkan betapa Islam
memberikan ruang yang besar kepada siapa-siapa yang buat dosa, untuk dia bangun di tengah malam ke, dia bersendirian dengan Tuhan, dia berkhalwat dengan Tuhan. Khalwat ni artinya dia dengan Tuhan saja. Dia cerita dosa dia, dia buka dosa dia, dia mengadu, merintih kepada Tuhan. Selesai. Tak payah dia duk bercerita kat siapa, kerana ini bukan agama yang suka orang tahu dosa kita. Tapi hari ini bukan takat kita cerita kerana kita menyesal. Kita pergi buat video, kita pergi buat gambar, kita pergi cerita dengan bangga. Tu dia, dengan bangga. Sekali kita pergi. Kemudian tuan-tuan, faqala lahu Umar radhiyallahu an. Oleh kerana nampak macam Nabi tak bagi respon, Nabi tak ada reaksi, Nabi buat heran tak heran, faqala lahu Umar. Umar yang ada dekat tu pada masa yang sama dalam majlis tu, dan Umar pun dengar sama. Pasal dia cerita ni in public, dekat orang ramai. Umar kata, faqala lahu Umar radhiyallahu an, laqad satarakallah. Laqad satarakallah. Umar kata kat laki-laki tu, apa yang hang buat dengan perempuan tu, Allah dah tutup. Allah dah tutup. Allah tutup yang hang buat semalam ni, Allah tutup. Macam mana Allah tutup? Kami tak tahu. Hang buat kami tak tahu. Pasal apa kami tak tahu? Allah tutup. Umar kata, lau satarta nafsak. Alangkah eloknya kalau hang pun tutup macam mana Tuhan tutup dosa hang. Tu dia tuan-tuan. Umar kata, lau satarta nafsak. Alangkah bagusnya Allah dah tutup semalam, hang pun tutup pagi ni. Artinya Umar tegur dia. Walaupun niat dia nak bertaubat, niat dia menyesal, dia cerita tu, dia habaq dosa dia tu, dia tontonkan dosa dia tu kerana dia nak kembali ke pangkal jalan. Tu pun Umar kata, tak ada hajat untuk hang cerita. Tak ada keperluan. Sebab itu saya tak setuju. Bahkan bukan saya tak setuju, memang agama tak benarkan. Convention group buat pengakuan. Dan baru-baru ni tuan-tuan, astagfirullah, dahsyat. Dalam ucapan Perdana Menteri, kalau tak silap, perutusan Perdana Menteri, ada seorang suami menggunakan akaun Facebook isteri dia, nama bini dia, akaun bini dia, tapi dia yang komen. Dia ambil telefon bini ke lagu mana ke, dia komen. Dia komen macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak payah tahu. Tapi komen tu berbau lucah, berunsurkan seks. Dia komen, satu Malaysia tengok, orang screenshot, orang jadikan pula benda tu viral. Gambar, image, akaun, identiti bini dia tu tersebar. Kalau tuan-tuan baca tuan-tuan, saya ingat mengucap 44 malaikat. Dahsyat. Sampai bini dia buat pengakuan pula, bukan akaun saya, laki saya. Tu dia. Orang dah tak ada malu. Orang dah tak heran dah. Yang penting apa? Perhatian. Orang nak perhatian. Orang nak viral. Orang nak glamour. Halal, haram ke, betul, salah, tak kira dah. La bukan kira dah. La kira apa? La kira boleh laku. Bini pun jual. Bini dengan bini pun jual. Jual lagu mana? Sekejap saya bagi contoh. Kalau bagi semua, habis ya? Qala walam yarudda alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam syai'a. Nabi tak respon. Tu dia punya Nabi tu, dia tak respon. Lam yarud, dia tak jawab, dia tak komen, dia tak kata sepatah. Faqama ar-rajul fantalaqa. Bangkit laki-laki tu tuan-tuan, fantalaqa. Dia tengok Nabi tak kata apa, dia fras, dia kecewa, dia bangkit, dia nak balik. Kita azan lusa, sekali kita sambung hadis ni insya-Allah taala.
Bismillah. Fantalaqa fa'atba'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan da'ahu fatala alaihi hadhil ayah. Tuan-tuan, laki-laki tadi bila dia tengok Nabi tak respon, dia mai duk cerita dekat Nabi, Nabi tak kata apa, Nabi sengap. Sebab memang style Nabi, sikap Nabi, kata para ulama, dia nak bagi tahu, dia nak didik, jangan tontonkan dosa kamu, jangan tunjuk, jangan jahar, jangan cerita. Kata para ulama, maksud tunjuk dosa itu ada dua makna. Satu, memang dia buat public betul. Dia buat public, dia buat live. Dia buat live. Memang dia buat depan orang. Yang tu clear, masuk dalam makna hadis tadi. Satu lagi maksud pertama, dia memang buat depan orang, buat video, gambar, tulis, bercakap depan orang, live. Ni maksud yang pertama. Maksud yang kedua apa dia, tuan-tuan? Maksud yang kedua apa dia? Maksud yang kedua, dia buat tersembunyi, dia tak buat depan orang, tapi dia mangkit cerita ke orang, dia mangkit bihabak ke orang, sama. Satu live, satu lagi rakaman. Macam tu lagi mudah faham. Dua-dua masuk. Orang kita, tuan-tuan, dulu sama, sekarang pun dia korang. Dulu ada produk iklan dalam TV, masuk dalam TV. Tuan-tuan ingat tak? Malam Jumaat, lupa dah. Iklan tu, iklan apa? Minyak wangi ke? Apa? Ayak kopi ke apa ke? Iklan dialog suami isteri malam Jumaat. Malam Jumaat. Tak ada dah. Macam mana boleh fikir nak buat iklan macam tu? Iklan yang memang nak bagi orang fikir, yang memang nak masuk dalam fantasi, imajinasi, khayalan kita apa dia? Faham tak? Itu belum lagi iklan-iklan yang ada di billboard, terutama sekali yang berkaitan dengan jus-jus madu jamu ketak ni, kenyal ni. Kadang-kadang bila kita bawa anak-anak kita, dia baca, dia tahu apa dia tu. Benda-benda yang dalam kain sudah menjadi suatu, dia panggil normalisasi.
Dia nak normalize. Dia nak bagi orang tak rasa apa. Bercakap benda dalam kain, bercakap soal seks, bercakap soal loklak, bercakap soal ni, dia jadi macam apa? Tak ada sensitif. Kalau sama-sama kita yang kacang hantu ni nak melawak sikit-sikit, padan lah. Tapi sampai nak publish, nak public, nak jadikan benda tu tontonan, nak jadikan sebagai modal, nak buat duit pula atas tu. Ish, saya ingat tak ada agama orang macam ni. Balik pada tajuk kita. Lalu Nabi memang tak layan. Dulu laki-laki Numan Nabi tak layan. Hatta hadis yang kita akan lalu sekali lagi, Ma'is bin Malik yang sangat popular juga Nabi tak layan. Sampai Nabi suruh ni, hampa heret Ma'is ni pi keluar, jangan duk main. Tu. Nampak tuan-tuan. Lepas tu Nabi suruh satu laki-laki pi panggil laki-laki tu mai, nampak macam dia perah, Nabi tak apa panggil dia mai. Da'ahu. Kemudian Nabi baca daripada surah Hud ayat 114. Tuan-tuan balik buka, cross check 114 surah Hud. Maksudnya apa? Dan dirikanlah semayang. Ni talahu. Nabi baca bagi dekat dia. Dan dirikanlah salat pada dua bahagian siang, yakni pada waktu pagi dan petang. Dan waktu yang hampir dengan malam. Kemudian Nabi kata, baca ayat tu. Nabi kata, innal hasanat. Dalam surah Hud ayat 114, innal hasanat yuzhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Kebaikan akan memadamkan kejahatan. Nampak? Nabi kita pi habaq dekat dia, Nabi pi baca dekat dia, mangkit semayang subuh dengan jaga semayang fardu, Allah akan ampunlah dosa. Sebahagian riwayat kata Nabi tanya dia, semayang subuh dengan kami tak? Dia kata semayang. Apa yang hang buat semalam, Allah dah padam. Tuan-tuan, sahabat dengar depa kata apa? Depa kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hadza lahu khasah. Dia buat macam-macam semalam, tapi dia tak berzina, dia tak jima' lah, tapi dia buat macam-macam lah. Nabi kata apa? Allah ampunlah dengan semayang hang tadi. Allah dah ampun dah. Hang tak payah duk main cerita. Hang tak payah duk pergi habang. Hang jangan duk pergi duk heboh. Allah dah ampun. Hang semayang. Apa yang hang buat semalam semua dah clear dah. Sahabat dengar-dengar Nabi kata, depa kata, ya Nabi Allah, ballahu khasah. Dia saja kau yang dapat keampunan tu? Nabi kata, ballin nasi kafah. Nabi kata, untuk hampa pun semua sambut masuk. Itu dia tuan-tuan. Kita buat dosa, Allah tutup. Lepas tu kita mangkit semayang subuh, mangkit semayang zuhur, mangkit semayang asar, maghrib, isyak. Allah padam habis apa yang kita buat. Pasal itu semayang 5 waktu, satu dengan satu, penyuci dosa. Sahabat kata dia seorang kan dapat privilege, kelebihan, keistimewaan tu. Nabi kata semua umat aku, Allah bagi. Poin dia apa? Jangan tuntunkan dosa kita. Jangan hebohkan dosa kita. Okey, hadirin mukminin. Hadis Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik al-Aslami, dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah. Ma'is bin Malik dia kata, qad zalamtu nafsi wa zanaitu. Dia ni lagi sakan. Kawan tadi dia baru ataupun dia baru pegang-pegang sikit-sikit macam tu ya. Ma'is bin Malik dia kata apa? Dia kata, Rasulullah zanaitu. Aku berzina. Itu dia. Macam biasa Nabi tak mau dengar. Dia kata, ya Rasulullah, zanaitu uridu an tutahhirani. Aku nak kau bersihkan dosa aku. Bukan cara dia macam tu. Zina ni dosa kita dengan Tuhan. Dosa besar. Tetapi bukan cara kita. Tuan-tuan, kita berzina tak boleh cerita ke orang. Tiba-tiba hari ni segala mak nikah semua kita up. Macam mana? Kemudian tuan-tuan, 2-3 kali dia kata zanaitu, Nabi tak layan. Zanaitu, Nabi tak layan. Zanaitu, Nabi tak layan. Dia balik macam tu. Nabi hantar satu wakil pergi ke kampung Ma'is. Dalam hadis ni, fa arsalahu. Nabi hantar satu wakil pergi kampung Ma'is. Pergi buat apa? Pergi siasat sama ada Ma'is ni gila ke tak. Makna dia apa tuan-tuan? Orang yang berani, tak ada rasa malu, seronok, pi duk tayang dosa, pi duk mencarut depan orang,
video apa, buat video-video mengiurkan depan orang. Tuan-tuan, dahsyat, dahsyat. Ni saya sebut ni bukan jangan duk pi buat pula. TikTok, sakan. Janganlah tuan-tuan. Kalau ada anak-anak ada TikTok, delete buanglah. Sakan. Saya ingat kalau tengok TikTok, cabut lebih. Tuan angkat cikgu tak ada cikgu tengok. Cikgu dia kajian. Macam saya jugalah. Saya kajian. Saya install nak tengok. Wife duk cerita TikTok, saya install nak tengok. Dia naiklah video-video. Habis kalau kata hafal 40 hadis, habis 40. Pasal tu lah duk kurang banyak, duk lupa banyak duk kena tengok, pasal lupa. Dia pakai tudung Ustaz. Yang pakai tudung lagi cakap. Tuan-tuan tahu? Tak payah buat. Saya duk pergi buat pula. Tak payah duk download lah. Tak ada malu. Pasal tu Nabi kata, "Idza lam tastahi." Tuan-tuan boleh imagine tak? Yang buat tak rasa apa. Tuan-tuan boleh bayang tak? Yang buat tak rasa apa. Yang tengok pituk rasa malu. Tuan-tuan boleh bayang? Tuan-tuan boleh imagine tak keadaan macam mana? Orang yang buat, tuan-tuan macam ni lah. Orang yang buat dia tak rasa apa. Kita yang tengok, kita yang pi rasa malu bagi kat dia. Tu dia tuan-tuan. Yang jadilah masyarakat kita. Betul apa yang Nabi kata. 100%. Memang kita percayalah, tapi kita boleh tengok dengan mata kita. Nabi kata, "Idza lam tastahi." Apabila manusia itu hilang sifat malu dia, apabila dicabut malu dia, dia buang malu dia, fasna' ma syi'ta. Dia akan buat apa yang dia akan buat. Dan kita hari ini membunuh malu anak-anak kita. Terutama anak perempuan. Anak perempuan kalau dia malu, bagus. Bagus. Tapi sistem yang ada ni, dia nak bunuh malu anak perempuan tu. Kita sambung tuan-tuan. Nabi kata, pi kampung dia, pi tanya Ma'is bin Malik. Pi tanya. Fa'arsala ilaihim aidan fasa'ala anhu. Pitanya apa? Pitanya, dia ni gila ke tak? Maksudnya orang yang dia tak ada malu ni, Nabi sifatkan gila. Orang yang boleh tunjuk sifat dia tu orang yang boleh gila. Nampak? Pasal itu bila tuan-tuan tengok ada orang yang perwatakan dia macam tu, tuan-tuan balik pada hadis ni, akal dia ada masalah. Kemudian tuan-tuan, mereka kata apa? Mereka kata, "Mana'lamuhu illa wa fiyyal aqal." Kami tak tahulah, kata dia ni miring ke putih waya ke apa. Yang kami tahu, okey akal dia. Akal dia okey. Maka tuan-tuan, Nabi SAW pun laksanakan hukuman atas dia. Pendekkan cerita. Okey tuan-tuan, hadirin mukminin. Satu lagi teguran daripada Nabi, bukan saya. Satu lagi teguran daripada Nabi. Tuan-tuan, bila kita ada laman sosial ke, tak kira laman sosial ke apa ke, benda yang kita nak atau kita nak masuk, timbanglah dengan agama. Situ dalam Islam cantik dia tu. Benda yang bersifat private life, tak payahlah kita nak tak payah kita nak buka. Kita mungkin boleh kongsi benda-benda yang tak ada desire, tak ada nafsu, tak apa. Saya nak baca satu hadis tuan. Dan kena kita nak relate dengan keadaan kita. Nabi kata, "Inna min asyarrin nas 'indallahi manzilatan." Ni hadis Muslim. Saya baca ni, kemudian tuan-tuan boleh kaitkan. Tak apa, saya akan bagi contoh satu bagi tuan-tuan nampak. Nabi kata, "Inna min asyarrin nas 'indallah manzilatan yaumal qiyamah." Nabi kata, sesungguhnya min asyarrin nas, manusia yang paling buruk manzilatan yaumal qiyamah, tempat dia di dalam neraka yang paling buruk. Siapa dia? Tuan-tuan dengar. Ar-rajula
yufdi ila imra'atih, yang dia pi bersama dengan isteri dia pada waktu malam, wa tufdi ilaih, depa bersama dua-dua. Halal ni cerita bukan berzina, ini bersama suami isteri. Nabi kata yang paling teruk bukan kaki arak, bukan kaki judi, bukan kaki ekor, bukan kaki riba. Yang paling teruk ni dia. Siapa dia? Isteri, suami yang sah, depa bersama, tak ada masalah. Tang tu okey, halal. Cuma esoknya yanshuru sirraha, depa pi buka apa yang depa buat semalam. Nabi kata depa pi buka. Tuan-tuan, depa menikah, yang depa buat tu laki, bini apa masalah? Salah tang mana? Bini dia. Yang dia cerita semalam, dia kata, "Weh, semalam aku dengan bini aku." Oh, dia kata sila, hanya nak cerita dengan bini orang sudah. Bini hang tak apa, cerita. Sebab orang bila kita tegur, kita kata tak boleh tunjuk macam ni. Tak boleh buat apa dia ni, gambar macam ni. Tak boleh tunjuk macam ni. Lagi teruk tuan-tuan. Kita kata bila menikah? Dah baru hari ni ustaz. Ini banner dakap dah. Bersyarat tengok. Tuan-tuan jangan pakai kepiah lebay pergi makan kenduri balik kenyang saja. Masalah lagu tu. Balik masjid, orang panggilkan kenduri pakai lebih, pakai kepiah pelekat elok. Tengok gambar duk berdakap. Patut tanya bila menikah. Dia kata hari ni berdakap dah. Tegur lah. Ini kenyang gulai rebung sengap. Kena tanya bila menikah. Hari ni gambar yang berdakap bila tangkap. Dia kata ada yang jenis fast picture punya ni. Tangkap, tak payah cakap betul-betul bila yang dakap ni. Yang ni hari itulah masa pergi cari baju pengantin tu, dia duduk tergagak lah ustaz saya. Dia cari baju pengantin tu, dia pergi tangkap lah nak buat banner. Tak boleh lah. Tak apalah ustaz, last sekali menikah juga hari ni. Jawablah depan Tuhan esok. Kita benda tu, hatta suami isteri kita bukan orang putih. Oh, ini romantik. Orang Melayu ni tak arti romantik. Tuan-tuan, romantik kita ada adab, romantik kita ada hukum, romantik kita ada tata susila, romantik kita ada malu, romantik kita ada sunnah, romantik kita ada syarak. Orang putih depan orang ramai dia boleh cium. Dia tak apa ustaz, baguslah. Dia nak tunjuk kata dia mesra. Tak payah, benda lain pun ada. Kawan ni tengok, kawan nu tengok. Hatta saya tengok tuan-tuan, saya tengok Allah. Binatang pun terganggu kalau kita tengok dia. Tuan-tuan, binatang, bukan menatang, binatang. Binatang je tuan-tuan tengok binatang, kucing. Depa duduk bersama kucing. Kita pergi duduk tengok. Dia pun terganggu tau. Dia kata kacau lain nampak ni. Aduh. Tu binatang. Binatang yang tak ada akal, yang tak mukallaf, yang tak ada agama, yang tak ada akidah, yang tak ada dosa pahala. Dia pun ada rasa sensitif. Lala sekali dia pun belah ajak pasangan dia. Kita pergi tang lain lah. Kacau lain Pak Haji ni. Kemaruk pelik Ada satu public figure pula boleh duk rakam. Public figure boleh duk rakam dia punya kucing. Duk bersenggama. Kucing duk bersenggama. Buat live. Apa ni? Apa ni? Berapa orang tengok? Lebih pada ceramah kita. Hadirin mukminin. So sebab itu saya nak tegaskan based on hadis ni, berdasarkan hadis riwayat Muslim, semua perbuatan ataupun gambaran ataupun perkataan yang menggambarkan keintiman, kemesraan suami isteri yang menimbulkan syahwat orang lain, maka hukumnya adalah haram kerana dia termasuk di dalam makna membuka hubungan. Kalau kita tangkap pi makan dengan bini kita belangkah, pi tangkap pi merkik dengan bini kita, tak apalah. Tak apalah. Nak duk bersemut, orang muda-muda lah kata so sweet, bersemut apa semua, bergula apa semua, tak apalah takat pi makan. Tak apalah. Kita pun tengok tak ada masalah, tapi sakan.
Sekarang tuan-tuan, saya rasa manusia dia ada satu, dia panggil krisis emosi. Kerana dia terpaksa mengharapkan perhatian orang pada dia. Sehingga hatta dia nak masuk dalam tandas pun, dia buat live. Perlunya orang tengok dan dia rasa perlunya orang dia bagi tahu kat orang. Hatta semua benda dia up. Nampak tuan-tuan? Pasal tak boleh. Pasal tu kita bila pi makan kenduri, pasangan, saya bagi tahu yang kahwin, tak apalah hampa nak bersalam, hampa nak cium ke apa ke, masuk dalam bilik. Dia di depan orang, tu jumpa tetamu, jaga adab. Orang boleh kata sah, kata sah. Faham nak bahasa apa ni? Sah, kata sah. Dia kena baca kiraat begitu. Alang-alang kata sah tu dia. Dalam masjid tu. Tak ada malu. Nampak? Hadirin mukminin. Balik pada tajuk kita. So Nabi kata apa? Kata Al-Imam Nawawi. Hadis ni sahih Muslim. Tengok Nawawi kata apa? Wa fi hadzal hadith tahrim ifsha' ar-rajul ma yajri bainahu wa baina imra'atihi min umuril istimta' wa wasfu tafasil dhalika wa ma yajri min al-mar'ah fihi min qawlin aw fi'lin wa nahwi fa amma mujarad dhikrul jima' fa in lam takun fihi fa'idah wala ilaihi hajah. Dia kata apa? Fa makruh. Dia kata dalam hadis ni, kata Al-Imam Nawawi, tahrim ifsha', haramnya menyebarkan apa sahaja yang terjadi di antara dia dan isterinya dalam perkara istimta', dalam perkara bersedap-sedapan. Tak kira apa sahaja bentuk, tak boleh cerita. Bahkan kata Al-Imam Nawawi, sampai dia wawasfu tafasil, dia sifatkan dengan detail. Lok tuan-tuan, cuba bayang, kalau cakap ni orang nak kena imagine pun tak boleh dah. Kita nak pergi duk cerita pun tak boleh dah. Nak pergi duk habak pun tak boleh dah. Apatah lagi kalau kita pergi tunjuk terus. Lagilah tak boleh. Dia kata yang Nabi tak bagi cerita. Saya akan cerita. Saya tunjuk gambar. Bagus. Nampak? Hadirin mukminin. Akhir sekali saya nak sebut kepada tuan-tuan. Sebagai penutup kepada tajuk kita. Soal mempertontonkan dosa dan maksiat. Tak kiralah apa pun yang kita buat, ada orang berbangga dengan dosa dia. Ini musibah. Ini bala. Berbangga dengan dosa dia. Ada orang tangkap gambar video di pusat judi ke, di karaoke ke. Tangkap. Viral kan. Pasal saya kata setengah orang dia jual maruah dia pasal apa? Kan? Pasal nak ambil view kena buat bagi orang suka tengok. Nak bagi orang suka tengok cita rasa orang. Tak ya kan? Tu satu benda. Hadirin mukminin, Nabi SAW mengingatkan kita, terutama sekali wanita. Nabi kata ma min imra'atin tada'u. Dan lebih bahaya, saya tengok tuan-tuan, lebih bahaya, ada apps dia sebut tagging. Tuan-tuan bisa tengok tak tagging ni? Tagging ni pun satu benda yang cukup bahaya. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ada satu gambar, kita tag kawan kita 10 orang. Bukan 10 orang boleh tengok. Dalam sistem tagging tu, tuan-tuan tangkap gambar pakai bikini ke, tangkap gambar tak pakai aurat ke, kadang-kadang dia tangkap gambar dia bini dia tak pakai aurat ke, nampak tak pakai aurat ke apa semua, dia tag. Pasal itu saya bagi tahu, kalau kita perempuan, kita tak boleh ada kawan laki-laki. Dia kata teruk kolok lah, apa betul. Tak, kita perempuan, kawan kita semua perempuan. Habis sangat kalau kita nak friend pun ustaz cukup. Ustaz pun saya nak habaq. Bukan semua lah. Tak payahlah duk friend dengan ustaz ni. Kalau kita perempuan, friend kita semua perempuan. Private. Gambar-gambar yang kita rasa kita nak simpan, orang bahasa kita simpan di sini, gambar-gambar tu kita, tuan-tuan faham tak? Kalau saya tangkap gambar, saya tagging 10 orang, bukan 10 orang. 10 orang tu, kali dengan setiap friend dia. Kalaulah 10 orang kawan saya, ada friend 3,000, contoh.
Berapa orang boleh tengok gambar saya? Sebab bila saya tag, bukan kawan saya boleh tengok. Betul tak betul? Kok saya silap, saya minta maaf lah. Tapi bila saya tag, bukan kawan saya yang saya tagging tu saja. Kawan-kawan dia juga boleh tengok. Sebab naik juga di dia punya, dia panggil apa tu? Timeline. Timeline dia tu. Tuan-tuan faham ke tak? Kadang-kadang nampak saja 70, 80. Tapi dia punya Facebook dia follower ramai. Oh, sakan. Kita pun kadang-kadang naik, ni macam Haji duk mengaji dengan aku ni. Kan? Tapi dia punya grup Salomo. Tak apalah. Tapi saya nak catat tagging. 20,000 orang, 30,000 orang boleh tengok. Dan tuan-tuan kena ingat, kita boleh delete gambar tu. Tapi gambar yang pergi dekat orang tak boleh delete. Tuan-tuan. Kalaulah kita duk mengaji, ustaz-ustaz duk baca, mati anak Adam, 3 benda tak putih. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amalan soleh. Tak berhenti ulang. Ustaz mana pun mai baca hadis tu. Baguslah. Kalau mati, ada sedekah, ada wakaf, duk dalam kubur, sengak pun pahala duk masuk. Cuma ustaz-ustaz jangan lupa habaq dekat jamaah, kalau duduk sengap dalam kubur pahala boleh masuk, pahala boleh mengalir. Jangan lupa habaq dekat jamaah, duk sengap dalam kubur pun dosa boleh mengalir, dosa boleh masuk. Dosa mana? Dosa yang kita tinggal orang tengok. Dia panggil dosa jariah. Hadirin mukminin, saya tutup dengan hadis ni. Nabi kata, ma mim ra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baitin zawjiha illa hatakat as-sitra bainaha wa baina rabbiha. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmizi. Mana-mana wanita yang buka aurat dia, Nabi kata, mana-mana wanita yang buka aurat dia di luar rumah dia, pasal yang sakan sangat perempuan. Pasal itu tuan-tuan, Nabi kata kalau ada anak perempuan masuk syurga. Nabi kata siapa ada perempuan masuk syurga, dia duk syok tentu. Dia kata alhamdulillah saya ustaz, oi anak perempuan ramai. Allahu akbar. Nabi kata ada anak perempuan masuk syurga. Tengok ke anak perempuan dia macam orang ahli neraka. Apa maksud Nabi anak perempuan masuk syurga? Bukan maksud beranak anak perempuan. Maksud Nabi didik anak perempuan. Pasal itu Nabi kata pasal itu baca bagi betul hadis tu. Siapa yang diuji, Nabi kata apa? Manibtulia bijariyatan. Siapa yang diuji. Ada anak perempuan ni, dalam bahasa hadis dia sebut balak. Balak ni bukan balak lagu banjir tsunami tu. Balak ni maksud ujian. Nabi kata siapa yang ada anak perempuan, sebenarnya ujian. Ujian tu. Hadirin mukminin, mana-mana wanita, isteri, anak perempuan yang buka aurat dia di luar rumah suami dia, di luar rumah ayah dia, yang bukan mahram, yang dia tontonkan pada orang. Sebab saya sebut perempuan ni pasal perempuan yang paling banyak menjadi sangat ni. Dia tunjuk dekat orang, dia apa? Dia buka depan orang. Nabi kata apa? Apa maksud rumah suami dia? Maksud orang perempuan ni dia boleh buka aurat dia dengan suami dia ya. Ataupun satu lagi dengan bapa dia, maksudnya dalam mahram dia lah. Tapi Nabi kata kali ni dia buka habis. Nabi kata hatakat sitra, dia telah rempuh, pecah tirai, tabir, hijab bainaha wa baina rabbiha, di antara dia dan Tuhannya. Siapa yang buka untuk orang tunjuk, orang tengok, dia kata dah saya boh lah Facebook, bukan nak bagi orang tengok, saya nak tengok. Oh, ni bukan budak tadika bahasa. Tuan-tuan bubuh di Facebook. Dia kata saya bukan nak tengok, saya bubuh je lah untuk saya tengok. Berapa orang friend? Saya dengan lelaki saya. Okey. Tapi berapa orang friend? Semua boleh tengok. Dia kata, tuan-tuan, kita hukum di atas zahir. Pasal itu tuan-tuan hadirin mukminin, saya walaupun ada tak setuju dengan isap rokok, tak apalah. Tapi saya rasa bagus. Rasa apa? Alhamdulillah orang isap rokok ni dia
isap sembunyi-sembunyi. Bagus ya. Dari satu sudut kita tak setujulah dia berhenti lebih baik. Tapi bila dia nak isap, dia isap seorang-seorang. Artinya dia ada sifat tutup dosa. Tapi kalau dia boleh buat depan orang, dia tak heran. Kadang-kadang kita sokong, dengar bergelak, bukan kita sokong. Tapi satu orang turun motor, pergi beli nombor ekor dalam keadaan dia pakai topi keledar walaupun dia main dengan kereta. Dia main dengan kereta tapi dia pakai topi keledar, dia masuk kedai nombor ekor. Bagi kita dia masih ada sifat takwa. Weh, takwa apa ustaz? Dia pergi beli ekor. Takwa pada dia tutup dosa tu. Jangan tuan-tuan, saya semayang di satu masjid. Saya cerita banyak kali lah. Dia nak semayang. Mula dia buang kotak rokok. Tak atas sajadah, tak apa lagi. Tak atas sajadah, buang kotak rokok. Kan, buang. Saya pun tak tahulah pasal orang kita dia buang semua. Tak tahulah faham dia apa. Buang kunci, buang lighter, buang kotak rokok. Lah sekali tuan-tuan, terkejut. Terus jadi tak ketahuan semayang. Dia buang tuang ekor yang diikat getah. Dia tok. Kita kata Allah rahmatlah dia. Di samping dia buat judi, dia tak lupa pada Tuhan. Ni yang orang kata, walaupun saya ustaz nampak macam ni, tapi semayang tak tinggal. Yang ni murjiah. Yang ni macam iblis ha? Pasal apa? Tengok iblis. Walaupun dia lawan Tuhan, walaupun dia engkar pada arahan Tuhan, tapi dia masih beriman pada Tuhan. Jadi tak ada dalam Islam, tak ada istilah tak tutup aurat, mulut jahat, hati baik dan semayang. Tak ada dalam Islam, tak ada. Dalam Islam tak ada. Dia kata ustaz tak apa, mulut dia jahat, mulut dia memang jahat, mulut dia memang capui. Dan dia memang tak tutup aurat, dia memang lagu ni, memang kaki judi. Tapi ustaz, semayang tak pernah tinggal. Dalam Islam tak ada. Dalam Islam tak ada. Tak boleh bercampur di antara iman dengan kufur. Di antara hak dengan batil. Bila kita kata lagu tu tuan-tuan, seolah-olah kita kata apa, tak apa, yang penting hati dia baik, yang penting dia beriman walaupun dia buat dosa. Ini murjiah. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Terima kasih pada pihak masjid dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi saksi di hadapan Allah bahawa saya telah menyampaikan amanah dan menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jika ada perkataan saya yang tersalah dan tersilap dalam menukilkan hadis ataupun pandangan para ulama, saya mohon maaf kepada Allah dan tuan-tuan buatlah pembetulan. Insya-Allah tidaklah ingin saya daripada kuliah ini melainkan untuk mengislah dan menyampaikan mungkin ada kekurangan pada diri saya sebagai anak Adam yang tak lari daripada salah dan silap, tetapi bukan syarat nak cakap benda ni mesti perfect. Kalau nak tunggu semua orang baik betul baru nak boleh bercakap, tak ada siapa boleh bercakap. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.